Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma ja'al qawli qawlan mu'athiran fi qalbi wa qulubil hadirin wal mustami'in. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dulu kini dan selamanya kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk bertemu dalam keadaan gantian, kelas gantian yang dihubungi oleh pihak masjid minta supaya saya gantikan Al-Fadhil Ustaz yang tidak dapat hadir pada malam ini. Jadi saya datang dengan kuliah gantian lah. Adapun kuliah bulanan saya adalah pada setiap hari Ahad minggu pertama. Itu bulanan. Dihormati dikasihi Tuan Nazir, Tuan Pengerusi Masjid, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan, kemudian rakan sahabat kita dalam Facebook live kita yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kitab yang saya biasa menyebut namanya, sebelum ini kita sebut namanya, tuan dia tak datang. Jadi pada malam ini saya bawa tuan dia yang saya sebut kitab At-Tazkirah karangan Imam Al-Qurtubi. Maka kalau tuan-tuan nak tengok dia punya kitabnya, inilah dia. Kitabnya yang tebal. Kemudian sebab itulah bila diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu kita, bahasa Malaysia, dia akan jadi 2 biji setebal ini juga. 2 biji. Kemudian kitab At-Tazkirah ini yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi ini direngkaskan oleh Imam Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dengan tajuknya Mukhtasar Tazkirah. Tapi kitab itu agak sukar dan payah sikit untuk nak dapat di Malaysia kita, kerana saya pun dapat kitab itu daripada guru saya, Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang Hafizahullah, yang datang ke bumi Malaysia kita pada minggu lepas. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dikasih sekalian, sebelum kita masuk kepada tajuk kita ataupun kita berjalan dengan panjang lebar, marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat kita, menyucikan niat kita dulu untuk kita belajar dan mengikhlaskannya, semoga kita dapat beramal dengannya. Kemudian kita berniat iktikaf dalam masjid ini, semoga Allah Ta'ala memberikan ganjaran, melipat gandakan pahala, dan ia jadikan ianya sebagai bekalan untuk kita bertemu dengannya pada suatu hari nanti. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dihormati dikasihi sekalian, dalam pengajian kita yang telah lepas ataupun beberapa bulan yang telah lepas, kita telah masuk dan kita telah pelajari ubat ataupun penawar bagi hati yang sakit, ataupun dalam istilahnya dipanggil dengan al-qalbul marid, hati yang sakit, hati yang tak sihat. Sakit lawan kepada sihat kan. Maka hati yang tak sihat, hati yang sakit, kita telah pun bicara ubatnya ada 4 ya. Jadi saya rasanya tak perlu saya ulang lagi, kerana saya sebut dengan panjang lebar dah. Bahkan saya tarik lagi, saya nakalkan lagi dengan kata-kata orang lain yang saya ambil daripada kitab, beberapa kitab yang lain, termasuklah kitab almarhum Himpunan Khutbah almarhum Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dan pada malam ini kita tengok pula ubat
ataupun kita kata kalau yang lepas ubat bagi hati yang sakit ada 4 jenis, ada 4 kapsul. Dan ubat yang pada pelajaran kita pada malam ini dan seterusnya ini ubat bagi hati yang keras. Walaupun begitu, kalau ikut aturan hati kita keras terlebih dahulu. Lepas keras barulah dia sakit. Dan lepas sakit macam kita tahu tu lah, lepas sakit kan tak ada dah lepas pada tu. Melainkan mati dah lah. Gitu. Maka tuan-tuan kita tengok lagi step yang sebelum daripadanya itu, iaitu hati yang keras, ataupun dalam istilah yang diguna pakai oleh ulama kita khususnya ilmu tasawuf, dia panggil dengan al-qalbul qasi. Al-qalbu al-qasi, iaitu hati yang keras. Dan perkataan qaswah dalam Al-Quran tu kan, ada dalam Al-Quran tu Allah Ta'ala sebut perkataan qaswah. Itu ia tu gambaran kepada hati yang keras tu. Hati yang keras. Baik, kita tengok dulu, kita perhatikan dulu, ataupun kita ambil tahu dulu alamat hati yang keras. Alamat hati yang keras ni apa dia? Kalau kita kata kalau kita ni sakit perut, apakah alamat sakit perut? Maka kita kata rasa macam memulah-mulah dalam perut, kemudian kita keluar masuk tandas. Atau semuanya itu merupakan alamat alamat bagi orang yang sakit perut. Begitulah dengan penyakit-penyakit yang lain, ianya mempunyai alamat-alamat yang tertentu. Maka begitulah tuan-tuan dan puan, bagi orang yang hatinya keras juga mempunyai alamat ataupun beberapa alamat. Di antaranya kenapa pihak muslimat lapu dia mati, ataupun dimatikan, sengaja dimatikan ke, ataupun ada masalah teknikal. Baik. Baik. Maka di antara alamat maka di antara alamat orang yang hatinya keras, orang hatinya keras, di antara alamatnya, dan saya menakalkan apa yang disebut oleh guru saya Baba Ismail Sepanjang dalam siri pertemuan ataupun siri kuliah dia pernah menyebut, dia kata manakah alamat hati yang keras. Maka dia kata alamat hati yang keras itu apabila kamu ditegur dengan cara yang baik. Bila ditegur ataupun dinasihat, diberitahu dengan cara yang baik, tetapi kita menolaknya, sama ada tolak itu dengan perkataan ataupun dengan perbuatan, ataupun dengan tidak cakna dan peduli, seolah-olah macam kita tidak dengar nasihat tersebut. Itu katanya Baba Ismail Sepanjang, itulah di antara sebesar-besar alamat hati kita keras. Kalau hati kita lembut, kita akan terima, asalkan betul dengan ilmu kita, betul dengan pengetahuan yang disebut oleh ustaz-ustaz kita ke, tok-tok guru kita ke. Kita rasa macam betul ke tak betul, kita tanya orang kata betul tu, ya betul tu, tepat tu, betul tu, kita terima. Maka kalau kita boleh terima dengan baik nasihat itu, bermakna hati kita ini hati yang lembut. Tapi dengan cara yang tertentulah. Bukan dengan tidak ada beradab, tegur di tempat ramai-ramai macam ni, taklah. Dengan cara yang beradab. Sebab tu kata Imam Syafi'i, kalau kamu nak tahu orang yang kasih dan sayang kepada kamu, dia tegur itu kerana kasih dan sayang, maka dia tegur kamu itu secara bersopan dan beradab. Di antaranya jumpa depan berdepan. Bukan tegur tengah ramai-ramai macam ni. Itu bukan nak menegur, bukan nak memperbaiki, tetapi seolah-olah nak merosakkan lagi. Jangan. Kita nak tegur, kalau betul kita ni orang yang nak tegur, betul kita ni nak tengok kawan kita itu buat benda yang baik, yang betul,
maka kita tegur dia dengan cara yang berhikmah. Di antara caranya, panggil dia. Nah, panggil dia tuan, haji, nah, kakak, abang, cik. Saya tengok tuan semayang tadi macam ni, mengikut apa yang saya belajar tu tak betul. Kalau tuan rasa macam tak percaya, tuan boleh rujuklah kitab sekian. Baru itulah kita kata tegur yang betul-betul nak kepada kebaikan. Kalau kita tegur dalam tempat ramai-ramai macam ni, katakanlah contoh mari seorang semayang, saya pun tengok, dia berkata, "Hei pakcik, tak betul semayang pakcik tadi tu." Itu bukan tegur namanya. Bukan kita nak kebaikan kepada dia, bukan nak menegur supaya dia jadi baik tak, tapi seolah-olah kita nak menghinakan dia di depan orang ramai-ramai. Tak boleh, cara itu tak betul. Maka tuan-tuan boleh kiaslah sendiri kalau kita tegur di Facebook. Kalau kita tegur di Facebook macam mana? Itu wallahu alam lah. Saya pun tidak tahu mengikut ilmu masing-masing, tapi mengikut yang saya belajar dan saya terima, kita nak tegur, jumpa, cakap betul-betul, yang ni betul, yang ni tak betul, yang ni yang tepat, yang ni yang paling baik. Cakap dengan dia baik-baik, bukan kita menegur secara umum dan sebagainya. Baik. Ataupun kita nasihatkan dia dengan cara yang baik. Saya minta maaf lah, saya tengok tak kena tu, sebab saya pun pernah dulu ditegur oleh orang sekian, Tok Guru sekian, Ustaz sekian pernah tegur saya sebab saya buat begini-begini. Jadi berdasarkan kepada itu, saya tengok pakcik, kakak, abang buat tak betul, jadi saya pun tegurlah. Berdasarkan kepada itu, kita nasihat dia dengan cara yang baik. Tapi masalahnya pula, nasihat-nasihat itu bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Ya ke? Nasihat bahasa Arab. Cuba cari bahasa Melayu, ada tak bahasa Melayu nasihat? Nabi sebut tak? Nabi kata apa? Ad-dinun nasihah. Betul tak Nabi sebut ya? Ad-dinun an-nasihah. Maka kita pun buang alif lam, kita sebut biasa saja, nasihat. Itu bahasa Arab, nasihat. Mari bahasa Melayu ubah jadi huruf sad tukar kepada huruf sin, jadi nasi. Kemudian huruf ha ditukar kepada huruf ha, jadilah nasihat. Tu dah ubah dah. Ingat ke Isya dah. Baru nak panas enjin Isya dah. Baik, kita berkenalan dulu dengan nasihat. Kita duduk sebut ni hari-hari ni. Abang nasihat sikit dekat ni. Isteri kata kat kita, ni anak tak dengar ni, abang tolong nasihat sikit. Ataupun orang kata-kata, tolong kau nasihat sikit. Ataupun orang kata kita kata kat orang, nasihat itu bahasa Arab. Ada dia punya dia punya takrif dia. Selagi kita tidak tahu takrif dia tu, kita tidak tahulah dia punya tak tahu definisi kan. Tak tahulah. Macam kita kata, orang kata saya tengok tadi kereta, kita ingatkan kereta tu apa benda? Kita ingatkan kereta tu macam pokok macam tu. Bukan, itu pokok, ini kereta. Kereta macam mana? Gini. Oh, begitu. Jadi kita kena kenal dulu. Baik. Katanya guru kami, dia kata apa? Dia kata nasihat itu ialah, dia kata iradatul khairil ilahiyyi. Saya ulang lagi sekali, dalam bahasa Arabnya dia panggil dengan iradatul khairi al ilahi, iradatul khairil ilahi. Mana apa dia? Maknanya kita nak ataupun kita nak kebaikan, kita nak ataupun inginkan kebaikan, yang kebaikan itu disandarkan kepada Tuhan, yakni kepada Allah. Macam tadi kita kata nasihat tak? Nasihat tu apa dia? Kita nak kebaikan yang disandarkan kepada Allah. Itu nasihat. Maka kita pun kata, adik semayang tadi tu tak betul tu adik kena tak boleh buat begitu, tak boleh takbir begitu, adik kena takbir begini. Baik, apa dia tu? Kita nak kebaikan kepada dia. Kebaikan itu daripada mana? Kebaikan itu daripada Allah. Kita hanya
menyampaikan. Maka sebab itu dia kata dengan iradatul khairil ilahi, keinginan nak kepada kebaikan yang dinisbahkan kepada Tuhan, yakni kepada Allah. Itulah dia nasihat. Nasihat. Maka kalaulah sekiranya ada perangai kita ataupun sifat kita, tabiat kita begitu, bermakna itu adalah sebesar-besar alamat yang hati kita ini masih lagi keras. Kata di Baba Ismail sepanjang Hafizahullah, dia kata sesuatu benda yang keras, sukar dan payah untuk kita nak buat apa saja. Betul tak? Benda yang keras, senang tak kita nak buat? Payah. Nak akak payah. Nak potong kecil-kecil payah. Nak pusing kini, nak pusing gitu, nak straighkan dia, nak bengkokkan dia, nak bulatkan dia, nak apakan dia, payah semua. Sebab apa? Keras. Tapi kalau lembut. Kalau lembut. Kalau lembut, senang tak? Pusing. Ikut kita nak buat macam mana. Mana begitulah hati yang lembut, tuan-tuan. Hati yang lembut, bila Allah Ta'ala sebut begini-begini dalam perintah dan larangannya, maka dia boleh terima. Kalau Nabi sebut dan Nabi larang, Nabi suruh, dia boleh terima kerana hati dia lembut. Dan dia sesama kita, maknanya manusia ataupun orang yang hati lembut itu sesama dia, makna sesama kita ini, dia tidak ada apa-apa masalah. Sebab tu tuan-tuan ada puan, bila kita pergi ke Mekah kan, tuan-tuan tak perasan ke, tuan-tuan perasan ke, tak tahulah, tapi saya tunjuk contoh, mudah-mudahan tuan-tuan teringat. Bila kita pergi ke Mekah, saya ingat kebanyakan daripada siapa pun dia duduk di Malaysia ni, bila dia pergi ke Mekah, Masya Allah tabarakallah, hatinya lembut. Wallahu alam sebab apa? Mungkin sebab kerana tanah haram ke, kerana masjid haram ke, ataupun kerana Kaabah ke, kerana apa ke. Kalau pergi ke Mekah juga tak lembut hati tu, tak tahulah, mungkin sebab anak haram pun tak tahulah tu. Maka tuan-tuan, bila kita pergi ke Mekah, ya Allah, lembut hati. Saya agak kerap jugalah bawa jemaah pergi ke Mekah ni. Ada ketika seorang perempuan mari berjumpa dengan kita. Dia kata, Ustaz, alhamdulillah, hati suami saya lembut, Ustaz duduk sini. Saya kata, kenapa puan? Oi, kalau di rumah, dia kata, dia suruh tak ingat buat, tunggulah. Pagi sampai petang lah dia mengepek, dia bercoceh-coceh. Tu. Saya kata begitu ke? Tu. Lembut tuan-tuan. Kemudian hak lagi, kita berjalan-jalan laju. Tiba-tiba kita langgar orang. Kita langgar orang. Orang yang kita langgar tu, orang yang garang dia di rumah dia, di Malaysia ke, di mana ke, dia garang dia. Tetapi bila kita langgar dia ke, dia langgar kita ke, orang yang kena langgar itu yang minta maaf. Pelik kan? Pelik tak? Sepatutnya orang yang melanggar itulah yang minta maaf. Kita jalan-jalan pun terlanggar, kita pun minta maaf, saya tak ternampak, saya begitu begini dan sebagainya lah. Sepatutnya begitu, tapi tidak berlaku. Sebaliknya yang berlaku, orang yang kena langgar itu yang minta maaf. Itu nak tanda bahawa hati kita lembut bila berada di bumi Mekah, di bumi Madinah. Sebab wallahu alam, Tuhan saja yang tahu, mungkin kerana adanya Ka'batul Musyarrafah, ataupun kerana adanya bumi haram, ataupun kerana adanya Masjidul Haram, ataupun apa benda sebab, wallahu alam. Jadi bagi tuan-tuan dan puan yang ada kemampuan, rawat-rawatlah hati kita pergi ke sana, sampai-sampai kita mencari pahala yang banyak dah. Satu kali sembahyang di sana jauh bezanya dengan kita sembahyang di sini.
dan juga di tempat lain selain daripada 3 masjid, Masjid Aqsa, Masjid Nabawi Madinah dan Masjid Haram Makkah. Tu. Nah. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang mati dikasih sekalian, bermakna apa yang saya nak sebut, hati kita ini boleh jadi lembut dan boleh jadi keras. Keras dia duduk di sini, bila dia pergi ke Mekah boleh kata automatik menjadi lembut. Saya pergi mula-mula dulu, saya jumpa dengan artis tuan-tuan. Saya kenal dia memanglah tak kenal saya. Biasalah dah, kita bukan artis ni. Saya kenal perempuan 2 orang. Saya kenal. Masya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, tabarakallah, masya-Allah tabarakallah. Waktu kita berjumpa dengan dia di mana-mana saja di bumi Madinah, di bumi Mekah, dia bukan pakai kain tudung macam tuan-tuan pakai tu. Kan pakai kain tudung tu. Tak, dia pakai kain telekung macam puan-puan duk pakai sekarang. Sebelum pergi, selepas itu kita cerita lain. Yang saya nak sebut bukan nak menghina siapa, saya nak bukti kata hati lembut. Hati lembut. Siapa terus bukan pakai kain tudung yang biasa, tetapi pakai kain telekung terus. Ke hulu ke hilir, ke hulu ke hilir, naik bas turun bas. Hotel turun hotel, telekung terus. Itu menunjukkan hati kita lembut tuan-tuan. Bermakna sifat lembut itu masih duduk ada lagi dalam hati kita. Masih duduk ada lagi. Cuma bila kita balik ke Malaysia ini, terkena dengan racun, terkena dengan baja, terkena dengan tu dengan ni, menyebabkan dia menjadi keras. Baik, bila kita sudah tahu bahawasanya hati kita ni boleh jadi sihat, boleh jadi sakit dan boleh jadi keras, maka yang 2 tu, yang 1 kita dah belajar dah, yang sakit tu dah ubat dah, kita bagi dah ubat dia. Kemudian yang keras ni, yang keras ni tuan-tuan, yang keras ini apa ubat bagi hati yang keras? Mahiyad dawa lil qalbil qasi. Apakah dia ubat penawar bagi penyakit hati yang keras? Baik, untuk menjawab persoalan itu, saya mengambil kata-kata yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya ini. Apa dia? Iaitu At-Tazkirah. Imam Al-Qurtubi menyebut dalam kitabnya ini mengenai dengan ubat bagi hati yang keras. Baik. Dia kata, terkadang hati itu boleh menjadi lembut dengan beberapa ubat ataupun dengan 3 jenis ubat ini. Ini kata siapa? Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah. Maka dia kata, sekiranya ada di kalangan kamu ini yang hatinya keras, alamat hati keras kita dah sebut tadi, maka hendaklah ia mengobati hatinya itu, yakni hatinya yang keras itu, dengan 3 jenis ubat. 3 jenis ubat. Hati yang sakit 4 jenis. Kita belajar dah. Nak belajar dah. Bagi hati yang keras, ubat dia ada 3. Ada 3. Apa dia yang pertama? Yang pertama dia kata, hendaklah ia kerap ataupun hendaklah ia makan ubat yang pertama dengan cara ziaratul kubur. Ini bagi ubat hati yang keras. Supaya apa? Supaya hati itu menjadi lembut kembali. Maka kita tanya pula, sebab apa hati kita tu keras? Kenapa hati kita tu keras? Kalau kita buat kuih, ni kita nak buat bandingan supaya mudah faham saja. Kalau kita buat kuih, mak kuih ni keras lah. Kita pun kata kenapa keras? Kenapa keras? Maka dia pun jawab lah. Yang pertama boleh jadi kerana kurang air.
Yang kedua boleh jadi kerana terlebih sesuatu ubat ataupun benda, bahan bacuhan dia tu, orang perempuan tahulah dalam bab masak ni, kita tidak tahu, cuma kita ambil contoh untuk bagi mudah faham je. Nah, terlebih benda ni lah, patutlah jadi keras. Baik, hati kita keras sebab apa? Sebab apa hati kita keras? Yang pertama sekali sebab dosa. Tu hak mula-mula sekali sebab dosa. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu sebab hati kita keras yang mula-mula. Yang kedua, sebab hati kita keras kerana makanan dan minuman kita. Nah, kita tengok makanan tu biasa tak ada apa-apa dah. Jangan tuan-tuan. Ulama-ulama kita membahas khusus mengenai dengan makan dan minum. Allah Ta'ala pun menyebut dalam Al-Quran, kulu washrabu, makan oleh kamu, minum oleh kamu. Pembahasan yang panjang lebar dalam bab makan. Habis itu tak boleh makan? Tak, bukan tak boleh makan. Bukan tak boleh makan. Makanan yang ada padanya ataupun makanan yang hasil daripada mana? Daripada yang haram. Itulah di antara punca dan sebab utama juga kenapa hati kita boleh jadi keras. Sebab tu ulama-ulama kita yang menjaga dari segi permakanan ini, mereka benda yang syubhat pun mereka sudah tidak makan. Bukan benda yang haram dah, syubhat. Syubhat ni benda kesamaran. Al halalu bayyinun wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun. Nabi kata yang halal itu sudah jelas. Mana yang Allah Ta'ala kata halal dalam Al-Quran, Nabi pun sebut halal dalam hadis, itulah yang halal. Walaupun orang kata haram. Dan apa yang Allah Ta'ala sebut kata haram dalam Al-Quran, Nabi pun sebut dalam hadisnya, maka itulah yang haram. Maka tengah-tengah itulah dipanggil dengan wabainahuma. Di tengah-tengahnya itulah ada dipanggil dengan umurun mushtabihatun, urusan-urusan rezeki ataupun kita kata duit ke apa benda yang bersakutan dengan syubhah. Apa pula syubhah? Sebab syubhah itu dalam bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Kau tuan ingat bahasa Arab ke? Bahasa Melayu ke? Syubhat. Nah, bukan bahasa Melayu tuan-tuan. Itu bahasa Arab. Bahasa Melayu kita kata apa syubhat? Saya malah bercakap dah. Saya nak bagi tuan-tuan pula bercakap. Ataupun nak bagi tuan-tuan pula jawab. Supaya kita bersama-sama berkomunikasi. Apa dia tuan-tuan? Syubhat. Hari-hari kita guna ni. Perkataan syubhat ni, daripada saya kecil sekolah tadika dulu, dah sebut dah. Siapa ketua hari ini pun, baru 2-3, baru seminggu 2 ni, masuk hari lahir ni pun, duk main syubhat tu. Dalam bahasa kita ke apa dia syubhat? Bahasa Melayu betul. Syubhat tu dalam bahasa Arab. Melayu kita. Apa dia tuan-tuan? Jangan tengok saya. Jawab soalan saya tu. Apa dia tuan-tuan? Kita duk sebut ni hari-hari ni syubhat. Apa syubhat tu? Dalam bahasa Melayu kita. Sebab kita bercakap tu bahasa orang. Kalau kita lebih faham bahasa orang daripada bahasa kita, tak mungkin. Apa dia Haji? Tuan Haji nampak macam nak jawab je. Siapa dia boleh jawab? Hadiahnya special, umrah, tapi penaja belum ada lagi. Meragukan. Bolehlah kita sebut pun, tapi dia ada satu kalimah yang betul-betul kena dengan makna syubhat. Ya Allah, sudahlah, kita tak faham bahasa kita sendiri dah lah.
Apa dia tuan-tuan? Abang disebut tadi keraguan dah. Keraguan. Hak tu baru betul dan tepat. Kesamaran. Kesamaran. Itulah syubhah. Nak kata halal, tak berani kata halal. Nak kata haram pun tak berani kata haram. Kesamaran. Itulah syubhah dalam bahasa kita. Nah, tuan-tuan dan puan, maka ingatlah bila sebut syubhah, maka itulah makna dalam bahasa kita, kesamaran. Jadi ada makanan, duit pitih ataupun apa benda pun yang kesamaran, yang syubhah, yang tak ada kata bukti kata betul-betul halal ataupun betul-betul haram, tak tahu, tengah-tengah, itulah dipanggil dengan syubhah. Maka orang yang warak, sifat bagi orang yang warak, al-arifu billah ini, mereka tidak mengambil lagi, tak makan lagi, tak ambil lagi, tak guna, tak pakai benda-benda yang berkaitan dengan syubhat ataupun kesamaran. Apa tu? Itu dipanggil dengan warak. Itu dipanggil dengan warak. Bukannya orang yang warak dalam tonduk tu. Itu sifat dia lah, alamat dia lah. Tapi tidak semua orang yang tunduk itu orang yang warak. Kadang-kadang depan orang tunduk, belakang orang tak cukup belakang dia pusing. Maka tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok kepada tadi itu, maka ubat kita yang pertama untuk nak jadikan supaya hati kita ni lembut kembali setelah ia keras kerana perbuatan kita, makanan ataupun dosa kita dan sebagainya itu yang menyebabkan hati kita keras, maka nak lembutkanlah ia dengan cara ataupun ubat yang pertama, ziarah kubur. Baik, bila saya sebut ziarah kubur, maka dua-dua kalimah itu pun bukan bahasa Melayu lagi, bahasa Arab pula. Orang sini guna apa? Orang sini, orang Taman Tun ni, dia guna apa? Mari mana tu? Mari mana? Kalau kita pergi ke kubur tu, kita kata apa? Kalau saya, orang kot sebelah Greenwood, Bollywood dan Hollywood, biasanya dia akan kata mari ziarah kubur. Baik, orang Taman Tun kata begitu juga kan? Kau ada kalimah lain ataupun perkataan lain? Ada tak? Ada tak? Kalimah lain. Mari mana? Mari tek-tek, yang maksud makna itu dia ziarah kubur. Ada tak? Wallahu alam. Tapi saya tak tahu. Hak biasa kita dengar dan biasa kita jumpa, mari mana? Mari ziarah kubur. Ziarah kubur. Baik. Ziarah masdar daripada kalimah zara yazuru, ziaratan. Ziaratan. Lalu kita melayukan dia menjadi ziarah. 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 Baik. Gapo dalam bahasa kita ziarah? Mari mana? Mari ziarah ni Haji Mat. Tak ada kena-mengena dengan hidup dan mati nah. Kalau ada nama Haji Mat, minta maaf banyak-banyak. Contoh dan semata-mata tak ada kena-mengena. Mari mana? Mari ziarah rumah Kak Jah. Kenapa dia sakit kau? Oh, dia sakit semalam. Mari ziarah. Tu ziarah. Apa ziarah? Kunjung. Tu baru bahasa kita. Kunjung. Kunjung. Ada juga yang berterjemah dengan makna temu mata. Temu mata dia guna dengan makna mari mana? Mari temu mata. Ada juga yang terjemah dengan makna mari tanya khabar. Mari mana? Mari ziarah. Apa ziarah? Mari tanya khabar. Gi rumah orang tu,
Allah, apa haji sihat ke? Okey, kena eye test gelas ke apa semua balik. Hanya apa balik? Ataupun temu muka, temu mata, lepas tu balik. Nah, ziarah. Maka kalau kita nisbahkan kepada hak yang saya sebut tadi, temu mata, tanya khabar, nak letak pada makna ziarah kubur tak sesuai. Maka kita kena ambil ziarah itu apa yang abang kita sebut tadi, kunjung tak? Kunjung. Mari tengok, mari kunjung. Siapa dia? Kubur. Kubur siapa ni? Kubur mak kita, ayah kita, suami isteri kita dan sebagainya. Baik. Kemudian perkataan kubur. Pun bahasa Arab juga tu. Bukan bahasa Melayu. Kalau buka Al-Quran, banyak sangatlah tu Allah Ta'ala menggunakan perkataan kubur tu. Baik. Kita tengok kadang kita berkenalan sedikit. Suatu kalimah yang kita kena kenal kerana ianya adalah menjadi tempat tinggal kita satu hari nanti. Sebab tu kata ulama kita rahimahumullah, besar mana pun kamu buat rumah kamu, kamu akan tinggalkan dan kamu akan duduk di rumah yang kecil. Secerah mana pun rumah kamu, kamu akan tinggalkan yang cerah itu dan kamu akan pergi ke tempat yang gelap. Seramai mana pun kawan kamu, kamu akan tinggalkan mereka semua dan kamu akan pergi duduk bersendirian. Di mana? Di kubur. Batu kisah mengenai dengan kubur ini, tuan-tuan dan puan, Al-Imamul Qurtubi bercakap panjang. Saya baca kitab ini dah 2-3 tempat dah saya baca ni, masih lagi duduk cara ke bab kubur lagi. Tak pindah lagi bab lain. Duduk cara bab kubur lagi. Allahu Akbar. Kenapa kita kena tahu sangat? Kenapa kita kena ambil maklum, kena ambil cakna? Kerana inilah tempat tinggal kita. Berapa tahun kita nak duduk di situ? Rumah kita duduk 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Itu rumah, tuan-tuan. Kubur. Selagi mana tidak kiamat, duduk kat situlah kita. Itulah rumah kita. Ada api ke, ada elektrik ke, ada freezer ke, tak ada freezer, ada aircon ke, ada kipas ke, ada semua. Itulah rumah kita. Sebab tu kita kena ambil cakna dan kita kena ambil tahu. Dan Nabi kita SAW, orang yang paling sayang kepada umat dia, ajarkan kepada kita bagaimana bacaannya, bagaimana alamatnya, amalannya, bagaimana perbuatan, bagaimana benda yang kita nak buat supaya kubur kita yang gelap itu boleh menjadi terang benderang. Kubur yang gelap yang tidak ada teman itu supaya kubur itu ada teman. Kubur yang tak tahu makanan dan minumannya di mana, biar ada di dalamnya. Itu Nabi ajarkan kepada kita. Maka kubur itu kalau kita ambil daripada bahasanya, dipanggil dengan lubang tu. Dipanggil kubur. Kubur itu jamak daripada perkataan qabrun. Qabrun satu kubur. Kubur maknanya kubur-kubur. Tu asal dia. Bila kita kata mari ziarah kubur, bermakna mari kunjung lubang kubur. Tu makna bahasa kita lah, lebih kurang gitu. Pasal apa? Sebab kubur tu kan banyak. Kubur ni beratus, mungkin beribu. Maka kita kata mari ziarah lubang kubur ataupun kubur lah, senang cerita. Baik. Yang sebenarnya kubur itu apa dia? Yang sebenar dikatakan kubur itu apa dia? Kubur itu ialah lubang tu. Itu kubur. Lubang yang digali. Kalau kita di Malaysia ni berapa kaki 5 kaki ke? Berapa? 6. 6 kaki. Ada setengah tempat kurang lagi dah. Ada yang 4 itu masing-masing punya kaedah dan sebagainya lah. Maka lubang yang digali itulah dipanggil dengan kubur. Tu lubang. Itu dipanggil dengan kubur tu. Ada pun yang digali sebelah kiri untuk nak diletakkan mayat, setengah-setengah tempat dia buat macam tu. Dia gali, kemudian dia korek sebelah
Kalau kiblat itu ke arah kiri, kirilah. Kalau kiblat itu kanan, kananlah. Nah, dia gali. Sebesar mana? Besar pada tubuh mayat dan panjang sedikit kepada mayat. Kalau mayat 6 kaki, dia gali 7 ataupun 6,5. Kalau lebar mayat tadi 3 kaki, kita kata dia gali 4 ataupun 3,5. Itulah dia. Itu dipanggil dengan lahat. Lahat. Nah, lahat. Nabi sebut, ada setengah kata ini bukan hadis. Apa dia? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu, tuntutlah kamu, oleh kamu akan ilmu itu bermula daripada buayan, akhirnya dia lahat. Itu lahat. Kubur itu lahat. Ada pun yang digali di tengah ini, dia ada satu nama dia, tapi saya lupa dah nama dia. Dalam bahasa Arabnya dipanggil apa benda, saya lupa dah. Tu yang di tengah itu. Tapi yang kita naknya muraknya kubur yang tu. Bermakna bila kita mari ziarah kubur, kita mari ziarah itulah. Itlaq kepada mana? Itlaq kepada orang yang mati di dalam kubur itu, di kalangan saudara ataupun ibu bapa ataupun pasangan kita. Itu itlaq dia duduk situ. Mana mari ziarah kubur? Kubur siapa? Kubur ayah, kubur mak, ibu, ayah, nenek, ataupun kubur saudara mara. Itu itlaq begitu. Baik. Dengan kita pergi menziarahi kubur itu, seolah-olah kita telah pun makan ubat untuk nak melembutkan hati kita yang pertama. Tapi ada syarat lagi lah. Dia bukan kata setakat pergi saja tu terus makan ubat dah. Cuma pergi itu boleh kata ubat dah boleh dah. Makan ke tak makan yang kedua. Tengok pada syarat dia. Dia ada syarat dia lagi. Dia ada syarat dia lagi. Maka kita tengok dalam pertemuan yang akan datang nanti bagaimanakah ziarah kubur yang dikatakan sebagai ubat dan penawar bagi hati, ataupun ubat yang mujarad bagi hati yang keras, yang baik pastinya daripada Allah Ta'ala. Yang tidak betul daripada kelemahan kejahilan saya, terkasar bahasa, tersilap budi bicara, mohon ampun dan maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' nafsin la tashba' la yashma' wa na'udzubika ya rabbana min ha'ula'il arba'. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.